apabila masyarakat mempunyai masalah, orang pertama dia cari polis, kaji balik apa kelemahan-kelemahan dari segi kita yang kita ada. Tapi disebab segelintir ni, pengkhianat ni rosak habis nama pasukan. Sebagai ketua polis daerah, ianya semestinya lah salah satu daripada tanggungjawab, salah satu, banyak lagi tanggungjawab ketua polis daerah, salah satu. Tapi saya ada terbaca lah, kalau kita pernah baca ni apa, General Sun Tzu, dia kata salah satu prinsip dalam kita nak berperang, dia ambil prinsip berperang tu, dia kata kena kenal kawasan kita. Know your terrain, katanya. Kenal kawasan. So kalau saya tak turun ke bawah, macam mana saya nak kenal kawasan saya? Macam mana saya nak kenal masyarakat Petaling Jaya yang begitu kompleks? Dari B40 sampailah ke yang teratas sekali. Macam mana saya nak tahu macam mana pemikiran dia, apa yang menyebabkan dia orang resah dari segi keselamatan ke dan sebagainya. Ya. Bila saya turun bawah, bukan saja saya dapat orang kata apa, first hand experience, maknanya saya dengar, saya nampak sendiri dengan mata saya. Kat situ baru saya boleh assess, apa yang saya boleh perbaiki, apa yang saya boleh perbaiki. Ini dari saya secara peribadi. Dan dekat situ saya akan duduk dengan saya punya pegawai-pegawai, kita akan discuss. Saya tengok kat sini, ini masalah dia. Okay? Kalau kita ubah sikit, kita tune balik kita punya pengoperasian, cara kita kendali masyarakat kita ubah sikit, okey tak? Boleh? Mampu tak kita? Kita buat pelan-pelan kat situ. Betul lah orang kata, tak kenal maka tak cinta. Itu yang pasal kita betul. Selain daripada tu, bila saya turun ke bawah, saya tengok juga budak-budak saya. Mampukah dia buat? Boleh tak? Contohnya masa di roadblock. Berapa banyak kereta duk lalu tu. Berapa banyak surat-surat yang ditunjukkan oleh pemandu-pemandu. Mampu tak dia buat analisa, yang ni kena U-turn, yang ni boleh jalan. Itu pasal saya turun tu. Dan arahan ketika tu berubah dari masa ke semasa. Dia orang dapat tak benda-benda macam ni? Itu tanggungjawab kita, salah satu daripadanya untuk memastikan petugas-petugas kita mahir dalam kerja dia. Kalau kita tak turun, tak tengok, macam mana kita nak tahu? Satu hari nanti saya ingin lihatlah di mana di Malaysia masyarakat melihat PDRM, polis, sebagai orang putih kata sebagai guardian, sebagai protector, sebagai seorang penjaga, di mana apabila masyarakat mempunyai masalah, dia akan orang pertama dia cari polis. Saya bila masyarakat dia tengok polis di menjalankan tugas ke, tak kira lah beat kereta peronda ke, dia orang akan rasa selamat. Maknanya persepsi negatif tu amat minimum. Ini dan apabila masyarakat tengok polis, seorang polis tu, dia tahu, dia boleh refer tentang apa sahaja dari segi undang-undang dan keselamatan dan sebagainya. Saya berharap itulah satu visi lah dalam masa hadapan nanti, orang akan tengok polis kita macam ni. Dan untuk menzahirkan visi ini, adalah beberapa mission yang kita nak buat. Contohnya menerapkan nilai-nilai murni. Macam kita dah start one good deed a day. Buatlah baik sekali saja sehari. Saya terapkan pada budak-budak. Kat situ kita tengok, kadang-kadang dia orang ni, dia nampak orang tua nak melintas jalan, dia tolong. Nampak orang dalam kesusahan, dia tolong. Ini sebenarnya tak ada dalam kita punya job scope pun. Tapi inilah yang kita nak. Kita bantu masyarakat. Kat situ kurang-kurang bila masyarakat tengok kita, dia kata ikhlasnya penugasan polis ni. Ikhlasnya dari situ. Dan dari segi itu juga media pun banyak main peranan lah. Saya gunakan Facebook Petaling Jaya ni untuk terangkan apa doktrin yang saya nak terapkan dalam pasukan Petaling Jaya ni. Doktrin yang berbuat baik.
Dan lepas tu kita perkemaskan lagi penugasan kita. Disiplin anggota kita, anggota dan pegawai. Disiplin tu kita kena kemaskan lagi. Okey. Cara kita bertutur. Ini pun salah satu daripada disiplin kita. Dengan penjenayah mungkin kita tegas. Tapi dengan masyarakat lain, apalah salahnya kalau kita bagi senyuman sedikit, kan? Apabila kita bercakap dengan dia, cik nak pergi mana? Itu cara profesional. Benda ni lah kita terapkan pelan-pelan. Saya fokus kepada kita punya MPV dan saya tengok MPV Petaling Jaya ni ada banyak perubahan. Dia ada banyak buat tangkapan dan dia ada banyak membantu. Mana kereta yang rosak ke di tepi jalan, mana nampak ada, kadang-kadang ada orang berkumpul, tak ada apa-apa, dia akan berhenti. Dia akan tanya, ada apa-apa cik, ni apa semua? Tak ada apa-apa saja, sembang ke apa semua. Okey. Dan pada tu, cuba berkenalan dengan dia orang ni, kejiranan kat situ dan sebagainya. Tak adil kepada pegawai-pegawai dan anggota polis yang lain yang bekerja tengah panas, tengah hujan, hidup dengan gaji yang halal. Okey, tak adil kepada isteri-isteri, suami-suami, anak-anak polis yang bapa dia, ibu dia bekerja dengan ikhlas, dengan jujur, tapi disebab segelintir ni, pengkhianat-pengkhianat ni, rosak habis nama pasukan. Anak-anak kami pun tahu membaca. Bila keluar dalam surat khabar tu, apa pun mak bapak saya. Belum kita nak pergi, ada tak sahabat-sahabat anak-anak kita yang bukan polis, bukan dari keluarga polis, cakap, polis ni macam ni. Mana dia nak letak muka? Adil tak untuk anak-anak ni? Adil tak untuk isteri-isteri ni? Ataupun adil tak kepada mereka yang ikhlas bekerja? Sebab tu saya kata saya tak ada kompromi. Kita kena berlaku adil. Dan kalau ada salah laku, kita siasat betul ada salah laku, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Kalau tindakan dalaman, dari segi disiplin, kita akan ambil dari segi disiplin. Kalau ada salah laku dari segi undang-undang, kita akan ambil salah laku dari segi undang-undang. Nobody special. Tak ada orang special. Itu kita kena tegas. Barulah pasukan ini boleh menuju ke arah yang lebih baik. Kepimpinan melalui teladan. Saya pegang benda ni. Kalau kita nak corakkan anak buah kita, kita kena buat dulu. Maknanya, saya tak buat, you jangan buat. Kalau kita nak kata integriti, nak kata tolak rasuah, kita start. Kita buat dulu. Dan benda ni kena konsisten. Jangan tak manis lah apabila kita bercakap integriti, tapi diri saya ni pun tak berapa nak jalan dengan betul. Jadi berapa ramai anak buah di bawah, mereka ni celik, mereka ni tahu, antara mereka detektif dan sebagainya. Dia orang tahu. Jadi nak jadi satu pemimpin ni, bagi saya kita kenalah corakkan benda yang baik, benda yang betul. Dekat situlah baru kita start. Saya cakap, saya berdiri teguh atas prinsip integriti. Ikut. Dia tak ikut, kita akan ada masalah. Itu yang penting. Dan dari segi kita pun kena ada check and balance tu. Kena periksa. Jangan, bila kita tak periksa, kalau seseorang tu dia buat kerja dia harian dia dan sebagainya, dia rasa tak ada orang periksa dia. Jadi setan ni sentiasa akan berbisik. Dia akan berbisik dengan kita, dia kata, tak ada orang check pun ni, buat je lah ni. Bukan ada orang check pun. Itu ruang dan peluang untuk dia buat satu-satu kesalahan. Jadi check and balance tu akan ada. Maknanya saya punya ketua bahagian check IO ni betul tak dia ada buat kerja, check IP dia, ataupun OCS check ni punya anggota-anggota yang bertugas ni, MPB kita ke, URB kita ke, Peronda, siapa, sentiasa ada check and balance tu. Itu salah satu cara kita nak memperkemaskan
penugasan kita, tutup ruang dan peluang. Dan nombor 3-nya, kita buat open door policy. Maknanya masyarakat, macam saya katakan, dia orang open untuk datang ke pejabat saya. Appointment pun tak perlu. Semalam pun ada datang apa semua, nak bertemu, nak bagi maklumat dan sebagainya, nak komplain. Saya tak ambil tu sebagai komplain, tapi saya terima benda tu sebagai maklum balas. Maklum balas maknanya ada perkara yang saya perlu perbaiki. Kalau semua nak fikir komplain, kita akan terlalu negatif. Dan kita satu hari nanti kita akan jadi defensif. Kita tak nak terima dah nasihat orang. Tak nak terima dah yang kita ni ada kelemahan. Jadi saya buka open door policy pada masyarakat ni apa semua. Mari, tuan, ni yang ada jadi benda ni macam ni. Okey, cerita balik, kita go one by one. Dan kat situ saya akan duduk dengan pegawai-pegawai saya, kita ada masalah. Macam mana kita nak baiki balik? Saya rasa kejayaan terbesar IPD Petaling Jaya ialah kita mendapat sokongan masyarakat. Tiada lagi saya tengok kejayaan yang lebih besar pada itu lah. Kalau nak kata kejayaan dari segi jenayah ni, itu semua rutin bagi pengawal kuasa macam kami ni kan. Tapi mendapat sokongan daripada masyarakat, itulah yang orang kata apa, makes your job satisfying lah. Kita rasa puas hati lah. Nampak macam adalah juga benda yang kita buat ni disokong, ataupun benda ni yang kita buat ni masyarakat pun rasa setuju, rasa seronok dengan apa yang kita buat. Jadi kita akan teruskan juga. Usaha yang kita buat. Dan satu, bila masyarakat dah kita bukan masanya untuk kita rehat. Kita dah buat, okey kan, boleh relax lah sekejap. Ini bukan masanya. Maknanya apabila masyarakat seronok dengan apa kita buat, inilah masanya untuk kita bergerak maju lagi. Inilah masanya untuk kita, orang kata apa, double the time. Maknanya kita go forward. Kita tingkatkan lagi apa yang kita boleh perbaiki, apa yang boleh kita perkemaskan lagi. Tak ada apa yang, kalau nak tengok benda baru pun yang saya buat, tak ada. Benda ni memang dah diamalkan dari sejak awal polis lagi, kepolisian ni. Tahun 70-an, 60-an dulu pun polis dah buat macam ni. Sebab tu saya gemar pergi berjumpa dengan pesara-pesara polis di daerah PJ ni. Banyak yang dikongsikan, dulu tahun 70-an saya masuk dulu polis macam ni. Betul, masa dah berubah, tapi ada, contohnya dari segi penguasaan disiplin dan sebagainya, ada perkara-perkara yang dibuat oleh polis zaman dahulu yang masih lagi boleh dipraktik pada hari ini. Saya old school. Old school. Jadi itu antara saya rasa puas hati lah bila masyarakat bersama kita. Lain rasa dia, cukup lain. Bagi cash, dia nak bagi cash. Dan girlfriend dia ketika itu pun datang bawa separuh daripada duit. Dia kata dah lepas dia bawa separuh lagi ni apa semua. Tapi satulah pasal walaupun benda tu duit, walaupun ianya dalam bentuk apa sekalipun, benda tu mesti dilihat sebagai najis. Duit ke apa saja yang dijanjikan, ianya adalah najis. Rasuah ini adalah najis. Terapkan dalam kepala otak kita semua dalam pemikiran kita semua, benda tu adalah najis. Maaf saya kasar pasal benda ni, because inilah yang merosakkan negara kita, merosakkan bangsa kita.